Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang telah memanjangkan umur kita sampai kepada hari ini. Malam ini, malam 27 Ramadan. Alhamdulillah, kita sedang berada di saat-saat akhir bulan Ramadan. Begitu kita harapkan Ramadan tiba sebelum masuk Ramadan. Tetapi bila sudah masuk Ramadan, dia berlari begitu laju sekali. Sampai tiba-tiba sekarang, kita sudah malam ini malam 27 Ramadan. Masya Allah. Lagi beberapa hari kita akan ditinggal pergi oleh Ramadan. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Allah Ta'ala sayang kepada kita. Seperti mana yang dalam kuliah yang telah saya sampaikan pada malam 20 Ramadan, malam 21 Ramadan. Di mana Allah SWT menganugerahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu malam yang istimewa, iaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Kerana umat-umat dahulu umurnya ratus-ratus tahun, ada yang 1000 tahun, dan Nabi punya umat macam kita lah, 60 tahun, 67 tahun, dan begitulah lebih dan kurang seperti umur Nabi kita 63 tahun. Jadi Allah Ta'ala menganugerahkan pada umat ini kerana sayangnya pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang selalu susah hati memikirkan umatnya, maka Allah berikan Lailatul Qadar kepada umat. Jadi Lailatul Qadar ini hanya khas untuk umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dahulu tak ada Lailatul Qadar. Dan itulah dia Allah SWT telah firmankan, auzubillahi minasyaitonir rajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ibadat pada malam tu Qadar lebih baik daripada ibadat 1000 bulan. 1000 bulan tu berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, ini satu kelebihan. Walaupun ibadahnya satu malam saja. Jadi kalau sekiranya satu tauqid kita kata, korang ya malam ini datang, aku nak bagi korang hadiah $8,300. Siapa datang malam ni? 8,300. Okey. Kita garanti datang. Mengantuk-ngantuk pun datang juga. Sakit-sakit pun datang juga. Pasal nampak kan duit kan? Nampak. Masya Allah. Nah, sekarang Allah Ta'ala pula janji pula. Inilah itu qadar, siapa ibadat, aku berikan dia pahala 83 tahun 4 bulan. Lebih baik daripadanya. Maknanya mungkin 1000 tahun, mungkin 100 tahun, mungkin 200 tahun. Masya Allah. Itu kehendak Allah Ta'ala. Siapa yang nak ambil pahala ni? Kita umat yang beriman. Percaya tak Nabi cakap? Percaya. Kalau percaya, kita kena hidupkan. Ustaz, kita dah mula dah puasa dan dah lepas dah malam 21, 23, 25. Ini dah tinggal 27 saja. Nanti dulu tuan-tuan. Sebenarnya menetapkan Lailatul Qadar memang kita dah sebutkan dalam kuliah kita yang awal bahawa dia tersembunyi dalam salah satu malam-malam ganjil. Malam ganjil yang 10 malam terakhir. Mungkin 21, mungkin 23, mungkin 25, dan mungkin 27, dan mungkin 29. Tapi setengah-setengah ulama, mereka telah tetapkan malam 21. Ada yang ditetapkan malam 27. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan kebanyakan ulama-ulama yang berpahaman bahawa menetapkan Lailatul Qadar malam 27 kerana mereka mengambil daripada surah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dalam surah itu Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadar 3 kali. Dan apabila 3 kali, setiap sebutan Lailatul Qadar ada 9 huruf. 9 kali 3, 27. Jadi maknanya malam 27. Garanti tiap-tiap tahun malam 27. Tak berubah. Itu satu pendapat.
Tetapi ada juga pendapat yang telah disampaikan oleh beberapa ulama kita termasuk Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dapat kita mengenal Lailatul Qadar itu ialah dengan kita mengenal awal bulan Ramadan. Bila dia hari apakah awal bulan Ramadan? Maka kalau sekira awal Ramadan itu pada jatuh hari Ahad, jadi kalau sekira hari Ahad, maka Lailatul Qadar itu akan jatuhnya malam 29. Kalau mula hari Ahad. Kalau mula hari Senin, dia Lailatul Qadar jatuh malam 21. Kalau hari Selasa, Lailatul Qadar jatuh malam 27. Kalau sekira hari Rabu mula puasa, Lailatul Qadar jatuh malam 29. Kalau hari Khamis mula puasa, Lailatul Qadar jatuh malam 25. Kalau hari Sabtu mula puasa, Lailatul Qadar mula malam 23. Kita tuan-tuan dan puan-puan, kita mula puasa hari apa ya? 24 April. 24 April hari apa? Hari Jumaat. Hari Jumaat kalau mula puasa, Lailatul Qadar jatuh bila? Berkata ulama-ulama, Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Malam 27? Malam ni ya? Yes, pada malam ni. Mudah-mudahan masih lagi ada kesempatan untuk kita beramal. Walaupun mungkin dah terlepas tapi malam ni, malam 27, memang bertepatan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dan beberapa ulama, mengikut daripada awal bulan Ramadan. Kalau mula hari Jumaat, Lailatul Qadar jatuh malam 27. Ya Allah, kurniakanlah kami malam ni, malam Lailatul Qadar ya Allah. Jadikanlah kami beramal dengan ikhlas mencari keridhaan-Mu, amin ya rabbal alamin. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, kita pun tak tahu, mungkin betul dan tak ada silapnya. Sebab Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, seorang Sultanul Aulia, ini wali kutub tuan-tuan, tinggi darjatnya. Beliau telah mengatakan, semenjak aku balik, tak pernah aku miss Lailatul Qadar dengan mengikut kaedah ini, kaedah garis panduan ini. Tak pernah miss. Jadi kalau hari Jumaat, ini malam 27. Hari Ahad, malam 29. Jadi macam tu. Dan beliau ni seorang wali Allah. Dan dia ikut apa yang disebut oleh ulama-ulama yang terlebih dahulu pada dia. Dan dia kata dia telah dapat Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan malam ni juga kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, apakah adab-adab kita untuk kita dapat Lailatul Qadar? Jadi Lailatul Qadar itu dia bermula daripada masuk maghrib. Malam itu dah kira maghrib lah. Jadi Lailah tu mana malam sampai masuk subuh. Jadi ulama-ulama mengatakan kalau seseorang itu dia solat fardu isyak berjemaah, solat tarawih, solat witir, solat qiyamul lail, solat tahajud sampai ke subuh, sudah tentu dia sudah dapatkan malam Lailatul Qadar. Itu lain lagi, lebih daripada kelebihan lain. Kenapa kelebihan lain? Nabi mengatakan siapa sembahyang fardu isyak berjemaah, dia dapat pahala seperti setengah malam dia beribadat. Kemudian kalikan dengan 1000 bulan pula. Masya Allah. Itu kelebihannya lagi. Kalau sembahyang isyak berjemaah, jadi kita ingat, malam ini jangan miss solat maghrib berjemaah dengan keluarga. Kita tak boleh pergi masjid lagi, tapi kita jangan miss kat rumah kita, anak isteri kita. Dan juga kita solat isyak berjemaah. Dan kita solat tarawih sama-sama anak-anak isteri kita berjemaah. Dan solat witir. Dan bangun nanti qiyamul lail, bangun tahajud. Bangunkan anak isteri kita untuk kita solat berjemaah sembahyang tahajud pula. Masya Allah tuan-tuan. Ya Allah, kurniakanlah kami malam ini, malam Lailatul Qadar ya Allah. Terimalah amalan kami ya Rahman dengan berkat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, apakah adabnya kita nak memasuki Lailatul Qadar ni? Apa adabnya? Pertama sekali, ikhlas. Itu yang paling penting sekali, ikhlas. Amalan tak ikhlas tak adalah pahalanya. Ikhlas kerana Allah. Sebab Nabi SAW telah bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri ibadat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan rahmat dari Allah, maka diampunkan semua dosa-dosa yang telah lalu. Jadi di sini Nabi menyebutkan dua. Iman, dengan penuh keimanan. Memang orang yang tak beriman tak gunalah. Penuh keimanan
dan kemudian mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kepada Allah. Bukan daripada manusia, nak tunjuk manusia, dapat pujian manusia, wah baguslah engkau semalam ibadat. Tak ada. Kerana Allah saja, maka dia diampunkan dosa-dosa dia telah lalu. Dan begitulah Nabi mengatakan, siapa yang tak mendapatkan Lailatul Qadar, sungguh dia adalah orang yang rugi, orang yang celaka. Sudah terlepas dia daripada kebaikan yang banyak. Rugi. Jadi jangan malam ni kita jangan tidur. Ustaz, mana boleh, tak tahan nak kita. Kalau tidur sekejap. Tidur kalau misal kata, kalau kita lepas tarawih pukul 11 tidur. Jangan lambat-lambat. Pukul 2 bangun. Ustaz, pukul 2 bangun baru 3 jam. Yalah, kalau malam lain tu kau tidurlah 10 jam. Tapi jangan banyak sangat tuan-tuan. Tapi ini malam ni special ni. Setahun sekali. Ni tahun depan kita tak tahu. Hidup lagi kita pun tak tahu. Itu tuan-tuan ya. Jadi malam ni kita bangun awal. Pukul 1:30, pukul 2. Kita siap-siap diri kita. Baik, yang keduanya daripada adab kita ialah kita mandi. Selepas maghrib kita mandi. Kenapa? Nak siaplah nak menghadap Lailatul Qadar. Macam kita nak menghadap raja, kita bersih-bersihkan diri kita. Pakai pakaian yang baik-baik, yang bagus-bagus. Pakai wangi-wangian. Orang perempuan pun pakai wangi-wangi. Kat rumah tak apa. Yang kalau kat masjid tu tak boleh lah kita nak pakai wangi-wangi. Tapi kalau duduk dalam kumpulan wanita tak apa. Kita pakai wangi-wangian, pakai minyak atar. Dan kita siapkan diri kita daripada solat isyak. Lepas maghrib dah mandi-mandi semua, kita pakai baik-baik, kemudian kita siap untuk isyak. Kalau sebelum maghrib kita nak mandi pun boleh juga ya. Itu sebagai persiapan kita sebelum maghrib. Dan ringankan makan minum kita waktu berbuka. Waktu buka jangan makan berat. Jangan berani dam pula. Malam ni Lailatul Qadar, bagi berani dam. Jangan. Nanti tidur. Jangan. Ya. Ringan-ringan. Biasa-biasalah. Bubur ke, apa-apa ke, mi ke, nasi pun sikit aja. Supaya apa? Supaya cergas kita. Makan banyak ni bukan bawa cergas, bawa mengantuk. Tu buat lemah kita. Dan jangan minum air batu banyak. Minum air batu banyak ni melemahkan urat-urat kita semua jadi lemah. Anak-anak kita tu pesan, jangan minum air batu banyak. Minum tu bolehlah sikit-sikit. Jangan bertambah 2-3 gelas air batu. Tak bagus. Air batu ni dia mengecutkan kita punya urat-urat kita. Ya, jadi kembang pula kita urat-urat kita. Na'udzubillah min zalik. Dan demikianlah dalam malam tu Qadar ni apa yang kita nak buat? Perbanyakkan doa, perbanyakkan solat, perbanyakkan baca Quran, perbanyakkan buat sedekah, amal-amal jariah. Kenapa nak banyak? Ialah satu ibadat kita buat digandakan lebih baik 1000 bulan. Kalau malam ni kita semayang 2 rakaat, dapat pahala 2 rakaat 1000 bulan. Kalau kita semayang 20 rakaat, dapat pahala 20 rakaat 1000. Masya Allah. Siapa tak nak? Satu semayang dengan satu semayang, bezanya antara langit dengan bumi. Jauh ni langit dengan bumi. Tak nak ke? Rugi orang yang tak mau. Sebab tu di sini, kita kena perbanyakkan doa. Minta doa, minta ampun. Minta ampun untuk mak bapak kita, datuk nenek kita, adik-beradik kita, pakcik makcik kita, keluarga kita, teman-teman kita, sahabat anda kita, guru-guru kita. Dan kalau ingat nama saya, alhamdulillah, masukkanlah juga nama saya dalam doa kamu ya. Saya pun boleh tumpang-tumpang dapat barakahnya. Dan demikian juga doakan untuk sekalian kaum muslimin dan muslimat. Doa minta lepas pada azab neraka. Doa mati dalam iman, minta mati dalam husnul khatimah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta doa lepas pada azab kubur, minta doa lepas pada penyakit COVID-19 ini, dan minta semoga masjid-masjid kita dibuka kembali, dan minta semoga dapat Mekah Madinah didatangi oleh jemaah-jemaah haji dan umrah. Doalah. Allah Ta'ala tu maha pemurah. Allah Ta'ala kalau nak buat sesuatu, innama amru iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Allah Ta'ala bila nak buat sesuatu, hanya dia kata kun, jadi. Jadilah semuanya. Itu kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Malam ni, kita banyakkan juga, selain pada solat. Nak solat apa Ustaz? Qiyamul Lail. Solat tahajud. Kita semua sunat tahajud dengan wuduk. Ustaz, boleh kita joinkan dia? Boleh. Aku sembahyang sunat tahajud dan sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah. Dan kita sembahyang sunat tahajud dengan sunat taubat.
Aku sembahyang sunat tahajud dan sunat taubat kerana 2 rakaat kerana Allah. Kemudian kita sembahyang sunat tahajud dengan tasbih. Aku sembahyang sunat tahajud dan sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah. Buat 2 kali. Sembahyang sunat tasbih itu 4 rakaat dengan 2 kali salam. Dan aku sembahyang sunat tahajud dengan sunat hajat. Minta hajat pada Allah Ta'ala. Apa hajat-hajat kita. Dan aku sembahyang sunat tahajud dan aku sembahyang sunat witir 2 rakaat dan 1 rakaat. Kalau dah sembahyang witir selepas tarawih, dah tak payah lagi witir. Sembahyang itu jangan kelang kabut. Selang-seli sembahyang tu berdoa. Lepas selang-selang, ustaz kita dah doa tadi, doa lagi. Sebab setengah ulama mengatakan doa yang dikabulkan pada malam tu qadar yang instan Allah Ta'ala beri, masih sangat pendek. Itu sebab Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi kita Rasulullah SAW, ya Rasulullah, andai kata aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa nak aku baca? Nabi mengajarkan kepadanya, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita seorang, anni. Kalau kita ramai, anna. Itu dia. Allahumma ya Allah, innaka afuun, kalau Tuhan yang maha pengampun, tuhibbul afwa, dan suka mengampunkan, fa'fu anni, ampunkanlah aku. Dan betul-betul kita bertaubat pada Allah. Taubat nasuha, tak mau lagi buat dosa-dosa lagi, tak mau lagi. Yang mana yang haram-haram tak mau. Ustaz, kita ni manusia ustaz. Kadang-kadang kita terjatuh. Jatuh cepat-cepat istighfar, minta pada Allah ampun. Tapi malam ni letak azam, tak mau lagi buat dosa. Ya Allah, bantulah aku tak mau buat dosa lagi, ya Allah. Ada orang kata, nantilah. Kau nak taubat nasuha, kau enjoy dulu. Nanti dah tua-tua bolehlah taubat nasuha. Soalan kita, boleh tak jamin umur aku sampai tua? Nak umur aku nak jamin sampai besok pun belum tahu. Sampai malam ni pun belum tahu lagi. Itu dia tuan-tuan ni. Jangan kita terpedaya dengan kata-kata orang tu. Nantilah dah tua, nanti kita taubat belum. Belum tahu lagi. Sebab tu di sini, kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Minta supaya Allah jadikan anak cucu kita orang soleh-solehah, yang doakan kita lepas kita mati. Minta anak-anak cucu kita pandai baca Quran. Dan kalau boleh ada yang hafiz Quran. Minta pula kepada Allah Ta'ala jadikan anak cucu kita orang yang banyak buat khairat, kebaikan. Dia sedekah pada mak bapak dia. Alhamdulillah, untung mak bapak yang meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah. Itulah kita punya khazanah kita, harta yang kita tinggalkan. Ditinggalkan wang ringgit, dia akan habis. Tapi tinggalkan anak yang soleh, solehah, dia akan doakan untuk kita sepanjang masa umur dia. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Malam ni kita bersedekah. Ustaz, kita nak keluar sedekah tengah-tengah malam, mana ada orang nak minta sedekah. Sekarang ni tuan-tuan, nak sedekah bukan susah. Kita ambil saya nombor akaun yang ada depan kita ini nombor masjid, akaun masjid ni. Kita copy, kita snapkan dia. Kemudian nanti malam ni kita pop, pay now. Hantar terus. Alhamdulillah, bukan susah. $1 kita sedekah, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan punya sedekah. Wow. Itu $1. Kalau $1000, lagi banyak lagi. Besok ke akhirat, ya Allah, banyak pahala aku. Itulah kau punya sedekah pada malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita rebut peluang ni tuan-tuan. Kita tak tahu boleh dapat lagi ke tidak, atau dapat tak tahu. Kita pun tak banyak duit lah ustaz. Tapi ada, government dah bagi kan 600 lah. Ada tinggal berapa lagi? Tinggal 300. 300 tu habis lah. 300 sedekah sudah. Ini masjid ni $10. Ini masjid lagi $10. Ini persatuan ni $10. Sedekah. Inilah dia kita punya wang kita. Yang kita simpan ni, belum tahu kita punya tuan-tuan. Kita mati, anak kita yang ambil. Tapi yang kita sedekah ni, inilah kita punya. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada sisi kamu akan hilang. Dia akan habis. Ima kita beli makan, ima kita beli pakaian, ima anak kita ambil, habis. Wa ma indallahi baq. Apa yang ada sisi Allah, itulah yang kekal. Yang kita sedekah, ini semua masuk bank of Allah. Kena malam tu qadar pula. Lebih pada 1000 bulan punya sedekah. Allah. Tuan-tuan tak nak ke? Bukan kata 1 juta, bilion pun tidak, trilion pun tidak. Lebih daripada dunia dan segala isinya. Allah. Itulah tuan-tuan ya.
Cuma kita tak nampak mata kita, tapi kita orang beriman. Allazina yu'minuna bil ghaib. Itu orang beriman. Beriman dengan perkara yang ghaib. Kita tak nampak mata kita, tapi Nabi sudah bagi tahu. Al-Quran sudah bagi tahu. Yes, kita beriman, kita percaya. Sebab sadaqallahul azim, telah benarlah Allah dalam firman-Nya. Jadi kita beriman, percaya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan demikian juga dalam malam Lailatul Qadar ini, kalau boleh kita khatamkan Al-Quran. Khatam Quran dah baca ke belum? Kalau belum baca, apa nak buat ya? Nak khatam pun tak boleh lagi. Ustaz cakap awal-awal. Takkan nak kena cakap semua. Dah tahulah kan, ni bulan Quran, Syahrul Ramadan, bulan Quran. Jadi kamu bacalah. Jadi kalau dapat orang-orang yang baca Quran, malam ini, malam 27, khatamkan Al-Quran. Kenapa? Sebab Al-Quran, di majlis khatam Quran, dihadiri oleh 70,000 malaikat mengaminkan doa orang yang dalam majlis khatam Quran. Masya Allah tuan-tuan. Belum lagi dengan malaikat yang turun Lailatul Qadar. Ini pula lagi dengan khatam Quran lagi. Masya Allah, berlipat-lipat kali ganda. Nah, kalau boleh kita dalam baca solat kita, solat qiyamul lail kita, solat tahajud, baca Quran yang agak panjang sikit lah ayat-ayat dia, surah-surah dia. Ustaz, kita tak faham, tak pandai kuliah kulhu. Okeylah, kalau tak ada modal apa lagi nak buat? Kuliah kulhu aje lah. Apa nak buat? Nasib itulah. Nasib kau. Itulah dulu mak bapak suruh baca Quran, belajar, lari-lari. Maaf tuan-tuan ya. Bukan kata siapa-siapa. Kita gurau-gurau saja. Tapi betul lah, ada orang macam tu. Dulu mak bapak pergi belajar, suruh ajar pergi belajar Quran. Dia larilah, pergi main kana main sini. Tapi tak ada belajar Quran. Jadi akhirnya tak adalah dibaca hafal Quran, melainkan hanya kuliah kulhu. Itu pun dah nasib baik dah. Kalau tidak langsung tak ada. Tak apalah. Tapi mereka yang hafiz Quran, mereka yang alhamdulillah adalah beberapa ayat-ayat surah-surah Quran, amalkan, baca. Sebab inilah malamnya, malam berkat. Dan pada malam Lailatul Qadar ini, Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril AS diperintahkan oleh Allah turun dengan semua malaikat-malaikat ke bumi. Semua malaikat-malaikat, tak tahulah, bukan kata 1,000, bukan kata 1 juta. Tak boleh nak terkira lah. Walillahi junudus samawati wal ardh, bagi Allah bala tentera sepenuh langit dan bumi. Malaikat Allah ni sepenuh langit bumi. Semuanya turun pada malam Lailatul Qadar. Mereka pergi mana? Pertama sekali, malaikat Jibril akan pergi ke Kaabah. Dia akan cacatkan bendera hijau. Bendera hijau dicacatkan di atas Kaabah. Dan kemudian malaikat Jibril pada malam itu, dia akan mengembangkan 2 sayapnya. Malaikat Jibril ada 100 sayap. Tapi pada malam Lailatul Qadar, dia akan kembangkan 2 sayap. 2 sayap ini dia tidak akan buka melainkan hanya pada malam Lailatul Qadar. Dan apabila dia buka 2 sayap ini, menutup timur sampai ke barat. Besarnya malaikat Jibril. Yes, besar tuan-tuan. Itu malaikat Jibril. Dan kemudian apabila malaikat Jibril tu dia dah turun, dia perintahkan supaya malaikat-malaikat semua pergi merata-rata dunia. Pergi tengok orang-orang yang salat, orang yang sedang berzikir, orang yang sedang berdoa, orang yang sedang baca Quran. Beri salam pada mereka. Beri salam dan sentuh pada mereka. Itulah Allah Ta'ala mengatakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Turunlah sekalian malaikat-malaikat dan malaikat Jibril sebagai ketuanya, membawakan perintah Allah, ketentuan Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Dengan dari sekalian perintah-perintah Allah. Apa tu perintah Allah? Apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk hamba itu daripada malam itu sampai ke tahun depan. Nak mati ke, hidup ke, panjang umur ke, sakit ke, sihat ke, kena celaka ke, kena kebaikan ke, untung ke, rugi ke, apa segala takdir yang Allah Ta'ala nak tetapkan pada malam Lailatul Qadar. Sebab tu namanya Lailatul Qadar, malam Qadar. Qadar tu takdir, nak ditakdirkan untuk dia. Kita doa pada Allah, minta Allah selamatkan.
Kita tak tahu, mungkin tahun ini kita terkena musibah lagi. Na'udzubillah, ya Allah, jauhkanlah kami dari segala musibah, bala dan bencana, ya Allah. Kena malam tu kadar, Allah Ta'ala padamkan. Tak ada kena musibah. InsyaAllah, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ya, jadi Allah Ta'ala putuskan semua perkara dalam bulan ini. Pada malam ini. Kalau anda yang belum berkahwin, minta pada Allah jodoh pada malam ni. Kalau anda yang masih belajar, minta Allah Ta'ala luluskan pelajaran anda. Kalau sekiranya anda yang masih lagi dalam problem rumah tangga, minta Allah Ta'ala selesaikan problem rumah tangga. Kalau anda yang masih berhutang, minta Allah tunaikan hutang-hutang kita. Allah Ta'ala kalau nak lakukan sesuatu, tak ada susahnya. Kun fayakun. Tapi semuanya dengan usaha kita juga. Kena juga kita usaha. Tapi kita minta pada Allah, Allah mudahkan segalanya. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada malam ini, malam Lailatul Qadar, maka kita khatamkan Quran, kita banyakkan bacaan doa, lepas tarawih kita doa, lepas tu rehat, lepas tu bangun malam, bangunkan tahajud. Dan begitulah pula Nabi SAW membangunkan isterinya, keluarganya. Sunat. Kita bangunkan keluarga kita. Oi, bangun. Ini malam Lailatul Qadar ni, bangun. Semayang, mari ikut kita semayang jemaah. Semayang tahajud berjemaah. Ustaz, boleh ke kita semayang tahajud berjemaah? Nabi dah buat dah, jangan banyak tanya-tanyalah. Buat saja. Maaf tuan-tuan ya. Macam itulah dia juga ya. Anak-anak kita mau kita bangunkan. Alah ustaz, budak-budak. Tak apa, kita biasakan mereka. Kalau kita tak biasakan, kita mak bapak, mereka anak-anak ni besok nanti dah besar. Macam itulah, cuai, lalai saja. Kita bangun. Ini malam Lailatul Qadar ni. Kita semayang jemaah sama-sama. Mengantuk lapar, tak apa. Mandi. Segarkan badan sikit. Suruh mandi, segarkan badan. Dan mandi tu segarlah sikit kan. Kemudian lepas tu kita sama-sama salat tahajud. Kita doa sama-sama. Kalau nak baca bahasa Arab, kalau orang tak faham, bacalah bahasa Melayu. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, aku lebih suka dari banyak berdoa daripada banyak salat. Ni seorang ulama juga. Dia kata aku lebih suka banyak doa daripada banyak salat. Pokok sini semua kita banyakkan. Jadi solat, kita baca Quran. Kalau tak baca Quran dalam solat, luar solat kita baca Quran. Dan kemudian kita baca doa. Dan kemudian dalam sujud tu, kalau boleh kita baca doa dalam sujud. Kalau dalam bahasa Arab, okey. Tapi kalau tidak bahasa Arab, bahasa Melayu, kita bacalah dalam hati kita. Minta apa-apa semua. Dalam sujud yang akhir. Ya. Kalau sekiranya kita nak semayang, habis ustaz yang semayang mana satu? Tak kira apa semayang. Yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga ke. Pokoknya kita minta pada Allah dalam sujud kita. Lama sikit sujud tak apa. Tapi jangan tidur. Ni lama sikit kita tertidur pula. Itu sebab tu siang hari patut tadi siang hari kita tidurlah sikit ya. Tapi mudah-mudahan ada yang tidur juga ya. Rehat sikit. Dan kemudian kita malam ni kita jaga lebih sikit. Dan demikian pula kata alim-alim ulama, orang-orang perempuan yang uzur, yang haid juga boleh mendapatkan Lailatul Qadar. Ustaz, kita orang perempuan ni uzur lah, macam mana rugi kita. Tak ada rugi. Apa yang kamu tak boleh? Orang perempuan tak boleh baca Quran. Orang perempuan tak boleh sembahyang. Itu saja. Tapi dia boleh zikir. Dia boleh baca tasbih. Dia boleh baca selawat. Dia boleh baca doa. Apa hajat-hajat, minta. Ustaz, kita sekejap je lah setengah jam. Kenapa nak setengah jam? Pahala ni nak bagi selebih daripada 1000 bulan. Kamu nak pahalanya hanya sedikit setengah jam. Rugi. Ini Allah dah bagi umur sehat walafiat ni. Kalau tahun depan mungkin kita sakit ke, kita dah mati pun kita tak tahu. Ambil peluang ni. Jadi orang perempuan pun jangan lepas peluang. Walaupun dia uzur, dia memenuhkan masa malam tu dengan ibadat. Jadi malam ni bukannya kiranya malam tahajudnya. Dia daripada lepas isyak tu sampailah kepada subuh. Cuma malam yang paling afdal ialah pada sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam terakhir tu bila? Daripada jam 2:30 pagi sampailah kepada azan subuh. Itu memang dalam hadis Allah Ta'ala menurunkan malaikat dan bertanya, siapa ada hajat, aku nak tunaikan hajatnya. Siapa yang nak bertaubat, aku nak terima taubatnya. Siapa yang nak minta ampun, aku nak ampunkan dia. Siapa yang ada ini, siapa ada ini, siapa ada ini. Allah tanya. Kenapa? Allah nak kabulkan. Minta pada Allah. Asalkan jangan minta yang haram,
Jangan minta putus silaturahim, itu saja tak boleh. Kalau ada macam tu, doa kita tak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan jangan kita minta supaya Allah cepatkan aku nak dapat ni cepat. Itu pun tak boleh. Itu su'ul adab, kurang adab kita dengan Allah Ta'ala. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan sedikit tazkirah ini dapat memberikan satu peringatan untuk diri saya dan juga pada anda sekalian. Mudah-mudahan Allahumma ya Allah, kami bermohon padamu dengan berkat Nabi kami Rasulullah SAW, kurniakanlah kami malam Lailatul Qadar malam ini ya Allah. Kurniakanlah kami dapat bangun salat tahajud dan beramal dan berzikir dan baca Quran pada malam ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami ikhlas dalam mengerjakan ibadat salat kami dan amal-amal kami ya Allah. Terimalah kami, terimalah puasa kami ya Allah. Maafkanlah apa-apa salah silap kami dalam puasa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami dapat bertemu dengan Ramadan demi Ramadan yang akan datang dalam sihat walafiat, dalam amal dan ibadat. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu masjid rumah-rumahmu ya Allah, di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, di seluruh dunia ya Allah. Dan bukakanlah kembali kota Mekah dan Madinah untuk didatangi oleh para jemaah-jemaah haji dan umrah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, kau ampunkanlah ibu bapa kami, datuk nenek kami, keluarga kami, pakcik makcik kami, dan sekalian adik-beradik kami, dan sekalian sahabat anda kami, dan murid-murid kami, dan para pegawai-pegawai kami, dan sekalian mereka yang bersama-sama kami, dan sekalian muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati. Ampunkanlah kami semua ya Allah. Ampunkanlah dosa kami besar yang kecil, yang zahir dan yang batin. Dan ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan hamba-hamba yang kau merdekakan dari api neraka-Mu. Lepaskanlah kami pada neraka-Mu ya Allah. Demikian juga ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, suami isteri kami, anak cucu kami, keluarga kami, sahabat anda kami, murid-murid kami, dan sekalian pegawai-pegawai kami, dan sekalian muslimin dan muslimat yang hidup dan mati. Lepaskanlah kami semua pada neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami di akhir umur kami. Matikanlah kami dalam husnul khatimah. Matikanlah kami di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, janganlah kau siksa kami di waktu sakratul maut ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami ketika dimasukkan dalam lubang kubur kami ya Allah. Izinkanlah Rasulullah menyambut kami dalam waktu kami dimasukkan lubang kubur kami ya Allah. Luaskanlah kubur kami seluas mata memandang. Masukkanlah syurga-Mu dalam kubur kami ya Allah. Demikian juga kubur ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kau jadikanlah kami dibangkitkan di yaumul mahsyar bersama-sama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Izinkanlah kami dapat minum air telaga Kautsar dari tangan nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah kami dapat menatap wajah nabi kami ya Allah. Kami rindu pada nabi kami sayang nabi kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami keselamatan di waktu timbangan amalan ya Allah. Dan ringankanlah akan dosa kami dan beratkanlah pahala-pahala kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami di waktu menyeberang jembatan Siratal Mustaqim. Kami tahu, kami sedar, kami tak layak untuk syurga-Mu, tetapi kami mohon ampun ya Allah. Janganlah kau jatuhkan kami ke neraka-Mu ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Kau jadikanlah kami dapat temu lagi Ramadan akan datang, dan rahmatkanlah Masjid Mujahidin ini ya Allah, dan semua masjid-masjid Singapura. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.